Assalamualaikum. Ramai lagi yang tak hantar dekat saya perkenalan, saya masih lagi tunggu. So yang dah hantar, terima kasih banyak-banyak sudah settle. Dan esok walaupun hari cuti tapi untuk aktiviti kerja khususnya still on. Saya akan bagi ikut jadual macam biasalah, maksudnya ikut jadual kita even esok cuti. Jangan merungut sebab saya dah cakap dah, kelas pertanian ni dia tak kira hari apa. Okey, cuti ke tak cuti ke, kita on saja ikut kita punya jadual lah. Okey, macam sekarang kita rushing sebab sekarang dah habis dah, ada sebulan lagi je kamu nak siap. Sebab 30 hari bulan 9 kamu dah kena hantar dah benda ni. Jadi memang kena pantas lah, kalau tidak sekali jadi masalah. Okey, so saya dah bagi dah maklumat ni pada kamu. Okey, saya cuma nak jelaskan je untuk perenggan 1 saya rasa tak ada masalah, latar belakang puyuh. So kamu boleh cari daripada link yang saya bagi tu pun banyak sebenarnya. Kamu bolehlah ambil sikit je, tak payah banyak sangat. Jangan cerita banyak pasal burung puyuh tu, okey? Kamu boleh nak ambil nama dia daripada spesies mana, dia asal daripada mana. Bolehlah yang tu nak cerita kan, 1-2 ayat tu. Kemudian kaitkan dengan ternakan puyuh di Malaysia lah sikit. Okey, kalau masuklah ceritalah ternakan di puyuh ni macam mana. Selalunya dia berlaku secara kecil-kecilan saja selalunya lah kan. Macam orang kampung je yang buat. So kamu cerita yang tu memang ada maklumat banyak sangat tentang penternakan puyuh di Malaysia ni. Okey, yang kedua, perumah puyuh. Okey, perumah puyuh ni kamu tengok dalam buku teks balik pun boleh. Kalau kamu nak cari dalam internet, kamu ambil perumah poultry. Poultry ni termasuklah puyuh ataupun ayam lah. Dia sama cumanya kamu ubah nantilah jadi perumah puyuh. Sebenarnya tak ada beza sangat pun. Cumanya rumah puyuh ni lebih kecil. Kebanyakan semua cakap rumah puyuh lebih kecil. Okey, tak apa, tak ada masalah yang tu. Kalau kamu cerita rumah puyuh, sekiranya kalau intensif, dia ada 3 kan. Intensif, separa intensif. Itulah yang kamu kena ceritakan. Untuk kalau rumah untuk penelok tu, apa keperluan dia? Okey, macam mana dia kena ada tempat yang untuk kita kutip telur dia tu kan. So perumah puyuh kalau untuk penelok ni selalunya dia akan buat condong sikit. Sebab apa? Sebab supaya telur tu boleh golek jatuh, nanti senang kita nak kutip dia. Okey, cerita macam tu je, simple je, tak payah panjang-panjang. Satu perenggan tu 5 baris, 6 baris cukup. Okey, rumah untuk pedaging pula macam mana kriteria dia? Selalunya rumah pedaging ni dia akan lebih kecil. Okey, dia ada bekas makanan yang komplit, bekas makanan, ada bekas minuman dia siap-siap. Dan makanan selalunya kalau di secara komersial kita bagi dia secara ikut timer. Maksudnya ada mesin lah. Dia macam timer lah bagi ayat. Drinker dia pun automatik. Macam tu lah. Cerita tu je, dalam buku ada. Baca, ambil ayat dia sikit-sikit je, jangan ambil panjang-panjang. Okey, kemudian perenggan yang ketiga. Yang ketiga ni yang banyak orang salah. Okey, keperluan perumah puyuh. Saya minta dekat sini keperluan perumah puyuh tau. Bukan keperluan untuk membina rumah puyuh. Okey, dua benda yang berbeza. Kalau alatan dan bahan untuk membina, okey, yang banyak-banyak yang duk sebut lah. Nak pakai pembaris lah, pensel lah, apa benda tu. Itu untuk membina rumah puyuh. Hammer, paku kan. Ini sekarang keperluan yang wajib ada pada kita punya perumah tu. Okey, apa keperluan dan bahan yang perlu ada? Sebenarnya ada dalam buku teks ni. Okey, yang kena ada dia punya kipas exhaust, dia kena ada dia punya bekas makanan, bekas minuman, then dia kena ada dia punya pad penyejuk. Itulah maksudnya. Okey, keperluan tu itu kena ada tau. Kalau untuk komersial, kalau untuk secara besar-besaran, ternakan besar-besaran, okey, kena ada benda tu lah. Sekiranya kita buat secara kecil-kecilan, benda yang wajib ada adalah apa? Okey, bekas makanan, bekas minuman, secara manual. Okey, tak ada automatik. Sebenarnya kalau besar-besaran kita akan pakai secara automatiknya. Maksudnya sebab satu kawasan yang luas kan, jadi tak bolehlah kita nak buat secara manual sebab nanti akan meningkatkan kos. Okey, so kita akan bagi secara kalau untuk yang kecil-kecilan kita akan guna secara manual. Okey, kemudian itu maksud dia untuk perenggan 3. Perenggan keempat, jenis reka bentuk rumah puyuh. Okey, bentuk bumbung lah, bentuk apa. Yang ni pun ada dalam buku teks. Ambil sikit je, tak payah ambil banyak-banyak, ambil sikit-sikit je. Okey, dan yang kelima, yang kelima ni yang saya nak tekankan juga. Okey, reka bentuk yang kamu pilih. Kamu boleh buat ayat dia macam ni Okey, untuk projek ini, reka bentuk rumah yang saya pilih adalah reka bentuk yang macam mana kamu pilih? Reka bentuk yang mudah
dan ringkas. Okey, berbentuk bersaiz berapa? Saiz dia berapa? 60 kali panjang, 60 cm panjang, 35 lebar dan juga 40 cm tinggi. Okey, kalau kamu buat ada tiang, kamu cakaplah kata kamu buat tiang tinggi. Kalau kamu tak ada tiang, kamu cakaplah kata tak ada tiang, terus letakkan di atas tanah. Faham? Okey, dan berbumbung. Kamu buat bumbung macam mana? Bumbung flat ke? Bumbung bentuk normal ke? Nyatakan kat situ. Dan penggunaan bahan yang saya gunakan untuk produk untuk projek ini adalah gabungan bersama dengan bahan kita semula, seperti kalau kamu pakai kotak, letaklah kotak. Kalau kamu pakai kayu kayu second hand, tulislah kayu second hand. Kalau kamu pakai macam nak buat bekas makanan daripada botol, letaklah kata botol kosong. Okey, faham tak benda tu? Okey, saya menggunakan bahan terpakai untuk bertujuan untuk apa? Untuk mengurangkan kos. Okey, ini disebabkan oleh saya hanya akan menternak sebanyak 5 ekor puyuh sahaja dalam kawasan rumah, halaman rumah contoh. Okey, so bahan yang saya akan gunakan untuk membina ataupun bahan dan alatan yang akan saya gunakan untuk pembinaan perumah puyuh saya adalah seperti kamu nyatakanlah yang macam pembaris, daun mata punai, paku kalau kamu nak pakai, kayu apa, kayu beroti ke, bersaiz berapa, itu baru kamu nyatakan balik. Okey, jelas tak? Itu maksud saya tahu. Ini saya terang sekali lagi ni sebab saya tengok ramai yang tak buat. Saya tak tahu sama ada yang tak hantar ni adakah tak faham ataupun memang malas nak buat. Okey, tolong buat tahu. Kalau kamu tak buat, banyak lagi. Sebab esok saya akan masuk kepada objektif. Lepas tu kita akan buat senarai bahan. So kamu kena follow lah. Saya dah abang dah follow saya rapat. Kamu takkan. Memang benda ni sikit je. Kamu kata, wah nantilah buatlah ujung-ujung ni lah. Sebab alah, bukan banyak mana pun, sikit je memang. Tapi kalau kata benda yang sikit ni kita kumpul, dia jadi banyak, kamu akan stres. Percayalah cakap saya cuma nak mengurangkan stres kamu supaya nanti ni saya tak push kamu. Kamu pun tak serabut dengan saya. Kalau saya push nanti ni untuk benda ni, sebab saya nanti ni saya akan ditekankan juga. Saya akan kena tekan dengan orang atas lagi. Jadi saya tekan hampa pula sekali, hampa pun tertekan sekali. Kita sama-sama tertekan. So follow. Yang mana yang dah buat dah, terima kasih banyak-banyak. Okey, kamu boleh relax. So masuk esok. So dia tak banyak, kamu boleh buat benda lain kan. Kerja sekolah lain pun banyak lagi saya faham. Sebab saya nak buat sikit-sikit. Dan saya tak kira hari. Maksudnya saya akan buat bila kita dah settle nanti ni lega. Sebab nanti dah saya nak semok. Bila saya nak semok nanti ni ada kesalahan lagi. Kan. Sebab tu kalau boleh hantar tu kat saya semok terus. Kita buat terus. Kita buat maksudnya kamu buat tu yang cantik dah. Lepas ni tak payah nak semok 3-4 kali. Tak payah nak tulis dah. Kamu bagi saya semok siap-siap sekarang. Buat bagi saya semok. Hantar dekat saya terus tak apa. Nak hantar dalam grup tak apa, ikutlah. Hantar kat saya dulu pun tak apa. Saya semok nanti saya suruh hampa hantar dalam grup. Jelas nah? Minta tolong tau, tolonglah. Bukan untuk saya, untuk kamu nah. Tolong buat pelan-pelan tak apa, tapi jangan pelan sangat. Okey. Duk gear 1, duk penat saya. Masuk lagi gear 2, gear 3 pula. Seminggu dah ni untuk pengenalan. Nanti kamu rugi. Okey. Okey, selamat bercuti untuk esok. Tapi yalah, cuti cara kita lah ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.